ada scam apa tak? TM. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Dia tanya kita tadi. Tak apa dulu. Tak apa. Oh ya. Duduk nak. Sekian apa duduk? Dekat dia cikgu tak nampak. Dia tak semayang. Tak. Dia tak semayang. Ya. Semayang ah. Oh, dia gambar kita pula. اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sidang nikmat yang dirahmati sekalian, ketika khatib sedang membaca khutbah dengan berkata-kata dan bercakap-cakap. Dan dengan demikian akan menghilangkan pahala jemaat dan sebagai ingatkan juga mana ada membawa telefon bimbit, tolong silakan supaya tiada keringan semasa khutbah sedang menjalankan. Bismillah. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyuruh diri saya sendiri dan juga sidang jemaah sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang ditegahnya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan, sama ada kejayaan di dunia maupun kejayaan di akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Ta'ala dalam ayat 107 surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sesungguhnya kehidupan masyarakat jahiliyah di zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW berada dalam keadaan huru-hara yang penuh dengan keserabutan, kerana masyarakat Mekah khususnya boleh disifatkan sebagai masyarakat yang tidak bertamadun kerana melakukan jenayah yang dianggap kecil bagi mereka. Jenayah seperti pembunuhan anak perempuan dengan berbagai alasan yang tidak boleh diterima oleh yang waras, berjudi, berpoya-poya, berzina, minum arak sudah menjadi budaya biasa bagi masyarakat jahiliyah tersebut, dan mereka mempertahankan perbuatan jenayah itu dan menganggapnya sebagai perkara yang membawa kepada tamadun mereka. Mana-mana pihak yang cuba menghalang apa yang terjadi membawa kepada tamadun mereka, menghalang apa yang telah menjadi darah daging mereka, termasuk penyembahan berhala, pasti akan ditentang habis-habisan, walau dengan cara apa sekalipun. Walaupun terpaksa menggadai nyawa semata-mata untuk berkorban kepada Tuhan-Tuhan mereka. Oleh itu, kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diiringi dengan rahmat daripada Allah amat diperlukan oleh segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Sama ada makhluk bernama manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Ini kerana rahmat seperti dalam tafsir Imam Al-Baidawi yang menyebutkan bahawa secara bahasa rahmat berarti kelembutan hati, dan perasaan, melindungi yang mendorong untuk memberi dan berbuat baik. Dari sini diambil kata rahim wanita kerana dia melindungi apa yang ada di dalamnya. Dengan pengertian kata rahmat seperti ini, maka tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus beserta seluruh isi serta cara penyampaian risalahnya adalah untuk memberikan kelembutan dan perlindungan kepada seluruh semesta alam.
Misi baginda bukanlah untuk membawa bencana dan keresahan di muka bumi. Dari sini terlihat bahawa misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga dan mengembangkan sifat rahman yang telah dipisahkan dalam jiwa kita sejak kita masih dalam kandungan. Dan sampai saat kita meninggal pun kita mengharap untuk masuk ke dalam lingkaran rahmat itu dengan ungkapan almarhum yang berarti membolehi kerahmat, kelembutan dan perlindungan. Sidang Jumat yang diberkati Allah. Allah dalam ayat surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan anak panah ialah perbuatan yang keji daripada amalan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Antara rahmat pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat dirasai ialah dengan pengharaman judi, di mana kita semua maklum tentang akibat buruk tabiat berjudi yang bukan sahaja mendatangkan kerosakan kepada kaki judi, malah memporak-perandakan rumah tangga dan memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Marilah kita membuat kajian di mana Depati Bukan Islam saja mengharamkan judi, malah agama lain turut meletakkan judi sebagai perbuatan yang buruk. Majoriti gereja juga bersepakat menyatakan keburukan judi dan menolak penubuhan pusat judi secara besaran seperti kasino atas dasar melampau. Manakala gereja Presbyterian menolak terus segala bentuk judi termasuk loteri kerana ada hujahnya mengambil wang dari golongan miskin dan berpendapatan rendah yang mengharap hadiah lumayan, tetapi hanya seorang dalam sejuta saja yang memenangi hadiah wang yang dijanjikan. Manakala bagi penganut agama Yahudi, para rabi pemimpin agama Yahudi menetapkan aktiviti judi dibenarkan semasa perayaan Hanukkah saja sebagai satu bentuk hiburan, dan menetapkan aktiviti judi dibenarkan semasa perayaan Hanukkah saja sebagai bentuk hiburan di musim perayaan. Di Amerika Syarikat sendiri, walaupun di peringkat pusat aktiviti judi musim perayaan, di Amerika Syarikat membenarkan aktiviti judi, namun setiap negeri mempunyai kuasa untuk mengharamkannya, di mana kebanyakan negeri masih tidak membenarkan lesen judi atas sebab kesan moral dan sosial. Oleh itu, kita sebagai negara Islam adalah tonggak agama resmi, sewajibnya membenteras amalan judi, bukan menyuburkannya agar dijauhi daripada laknat dan kemurkaan Allah. Sidang Jumat yang dirahmati sekalian, Allah bersabda, dalam sidang Jumat yang dihaluskan, sabda Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh rawah Abu Dawud dan Ibni Majah, yang maksudnya, demi sesungguhnya ada di kalangan umatku yang minum arak sehingga menamakan dengan bukan nama asalnya, menukar namanya bagi mengelirukan. Rahmat pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga dapat dirasai apabila syariat Islam mengharamkan arak dan bahan seperti kerana memabukkan sehingga menghilangkan dan merosakkan akal manusia. Selain itu menjadi penyebab kepada berbagai penyakit lain yang membahayakan jasad, meruntuhkan akhlak sehingga merosakkan keluarga dan masyarakat, serta memesongkan hikmah manusia itu diciptakan. Bahkan semua agama pada asalnya juga mengharamkan arak kerana masing-masing berasaskan panduan Islam yang menjadi agama fitrah manusia. Namun para agamawan yang terdiri pada kalangan padri, pendeta dan sami telah memindah agama asalnya sehingga kemudian menghalalkan arak, bahkan yang memasukkan arak dalam upacara keagamaan. Mudarat arak sangat besar, lebih daripada faedahnya yang sedikit. Arak dan dia sekali-kali tidak mampu menimbus kerugian akibat mudaratnya kepada diri manusia. Maka menolak perkara yang memudaratkan diri sendiri adalah lebih baik. Dalam pada itu, perbelanjaan bagi menghadapi penyakit dan akibat keburukannya juga lebih mahal daripada harga faedahnya, termasuklah cukai arak itu sendiri. Arak sebenarnya merugikan kehidupan manusia, keluarga, masyarakat dan negara. Sempena berada pada hari Jumaat yang mulia di rumah Allah yang mulia, di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka kita mendesak agar kerajaan lebih tegas dalam menangani masalah penggunaan jenama arak dengan perkataan bahasa Melayu seperti timah. Ia mesti ditarik dan diubah serta-merta. Di samping gambar digunakan juga adalah tidak menyentuh sensitiviti masyarakat Islam yang merupakan penduduk majoriti demi keharmonian negara. Adalah dinasihatkan pihak-pihak berkaitan akan lebih sensitif dan peka terhadap isu-isu sebegini yang berpotensi mengancam perpaduan dan keamanan masyarakat berbilang kaum, memelihara kerukunan masyarakat dan tidak melanggar batas-batas yang boleh mengancam kestabilan hidup dan menggugat keharmonian umat Islam adalah melitras kestabilan negara ini. Kita masih berada suasana musibah COVID-19. Sepatutnya kita mencari sebanyak mungkin jalan agar Allah mengangkat musibah yang berbahaya ini, bukannya cari nahas dengan menjemput bala Allah yang merugikan kita dunia dan akhirat. Islamlah nescaya kita selamat dunia akhirat. Firman Allah dalam ayat 90 surah Maidah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Maksudnya, dan apa yang juga menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah sebahagian besar, Allah memaafkan sebahagian dosa besar kamu. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, kita bersyukur kepada Allah sekarang COVID-19 agak menurun dan pihak berkuasa juga telah memberi kebenaran kepada kita untuk rintasan negeri boleh balik ke kampung menziarahi ibu bapa dan keluarga, dan pihak berkuasa juga membenarkan solat Jumaat dan solat waktu mengikut keluasan masjid. Maka dengan itu, marilah kita datang ke masjid beramai-ramai untuk mengimarahkan masjid sempena bulan yang mulia ini. Sempena bulan yang mulia ini, bilangan jemaah juga tidak terhad dan
buka seluas-luasnya kepada jemaah. Dan waktu PKP dulu kita riuh rendah, marah kepada pihak berkuasa, Jabatan Agama Islam, mufti, imam dan EDK masjid menjadi mangsa dimarahi, dekeji dengan berbagai ungkapan dan perkataan. Bila masjid dibenarkan solat, jemaah tetap seperti biasa, masjid tetap kosong. Dan juga majlis-majlis ilmu suram seperti biasa. Sempurna dengan bulan yang mulia ini, saya menyeru kepada tuan-tuan semua, marilah kita mengimarahkan masjid kita secara beramai-ramai dan datanglah ke masjid untuk mencari ilmu untuk kebaikan diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbalani minkum min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik asrafil arabi wal ajam wa imami taimati wal harami wal hikam abi qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri 'azim. Amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده سمو الأمير Tengku Syarafuddin ibni Sultan Salahuddin
kama Ibni Sultan Salahuddin wa jami' usratil malakiyah. Allahumma kashif anna al-bala wal waba wal qada wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanis muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, kami hamba-Mu yang lemah merayu kepadamu agar Engkau angkat dan hilangkan segala penyakit COVID-19 yang sedang melanda kami, agar kami dapat melaksanakan syiar-Mu dengan sempurna. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf. Rahmatilah kehidupan kami, sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah. Doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Allahumma qawwi imanana wa wahid sufufana wajma' qulubana ala mahabbatik wa ta'ahadat ala nudrati syari'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
Punya rumah ni berapa nanti? Apa hari? Sekejap, minggu ni lah. Buat tang lain lah. Bos dia. Rumah bos dia. Dah ada urgent dah. Ya, betul ah, tak kena. Hilang orang kacang. Macam Ya. Okey, tak apa. tak buang. Macam tu boleh minta maaf. Oh, ada function. Ada